أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى رب أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada setiap malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat pada minggu yang ketiga. Iaitu pada bicaranya pada muka surat 4 tu, baris yang ke-7 daripada atas. Dan lagi firmannya, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkait dengan tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tanda-tanda tentang alam ini adalah sebagai dalil menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Artinya, maka hendak dibicarakan oleh manusia itu daripada apa dijadikan akan dia itu. Ini Tuhan suruh ataupun perintah manusia supaya tengok kejadian dia. Daripada mana manusia ini dijadikan? Iaitu, Tuhan jawab, iaitu dijadikan dia itu daripada air yang terpancar keluar air itu daripada antara sulbi bapaknya dan antara taraib ibunya. Itu Tuhan jawab terus dalam Quran bahawasanya seorang itu, manusia itu dilahirkan hasil daripada perhubungan antara ibu dan bapa. Itu yang macam yang kita tahu tentang macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia tu, mengikut bagi sains pun beginilah. Bukannya keluar itu daripada sulbi dan daripada taraib yang taksir ia keduanya itu.
Yang taksir, ia yang memberi bekas ia keduanya itu, maknanya bukannya sulbi ataupun aimani ataupun at-taraib bagi ibu tadi yang menyebabkan seorang itu lahir, tidak. Tapi keduanya itu iaitu kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan iradatnya juga. Hanyalah kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menjadikan manusia tersebut daripada percampuran antara air mani dan juga telur bagi wanita tadi, jadilah dia manusia. Bukan semata-mata maknanya air mani itu dan juga telur itu semata-mata, tidak. Bahkan semuanya itu dengan kehendak Tuhan dan juga dengan kudrat Tuhan, dengan kuasa Tuhan belaka. Bukan semata-mata sulbi dan taraib perempuan, tak. Ini Tuhan yang jadikan. Kerana keduanya di dalam perintah kudrat dan iradat Allah Ta'ala belaka. Sulbi dan juga taraib bagi perempuan tu, itu semuanya di dalam perintah Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam kawalan Tuhan belaka. Sebab itu kita tengok ramai orang yang kahwin tapi tidak dapat anak. Maknanya bukan mesti seseorang itu kahwin dan dia suami isteri tadi dia bersama dan akan pasti lahir daripada sulbi laki-laki dan juga taraib bagi perempuan tu mesti akan lahir seorang anak. Tak. Bukan begitu keadaan dia. Sebab itu ramai yang kita tengok orang yang suami isteri tapi masih tidak dapat anak. Itu orang sebut sebagai apa? Sebagai rezeki. Orang kata, oh ni rezeki ni. Apabila tak dapat anak, tak ada rezeki lagi. Itu makna sebenarnya ialah semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Ta'ala kata nak jadikan air mani dan juga taraib bagi perempuan tadi, jadikan dia sebagai alaqah ataupun jadikan dia sebagai baby, jadilah. Kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan daripada air mani seorang lelaki dan suami dan juga isteri dia tu, maka tak akan jadilah baby. Begitu saja dengan kehendak Tuhan. Betul. Yang orang kata itu sebenarnya rezeki. Rezeki ini semua kurniaan. Apa-apa kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya adalah rezeki. Cuma apabila kita tengok kepada kebaikan, perkara-perkara baik kita sebut sebagai rezeki. Tapi kurniaan Tuhan juga. Apabila benda itu tidak disukai oleh nafsu kita dan nafsu kita tak suka, kita panggil dia sebagai bala. Perkara yang tidak disukai oleh nafsu biasanya kita sebut sebagai bala. Padahal itu semuanya dari segi nisbah kepada Allah Ta'ala sama sahaja. Itu semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada iradat dan kudrat dia sahaja. Cuma apabila suatu perkara yang belaga dengan nafsu kita, yang nafsu kita suka, kita sebut sebagai rezeki, kurnia, pemberian, itu. Tetapi kalau benda tu kita tak suka, nafsu kita tak suka, itu kita panggil bala. Di sisi ahli tasawuf, itu semuanya tu kurnia Tuhan belaka. Satu saja, kurnia Tuhan. Sebab tu di sisi ahli tasawuf, tak ada beza antara
nikmat dan juga bala. Tak ada beza. Ya. Bagi kita saja. Sebab kita ukur suatu pemberian Tuhan tu dengan nafsu kita, ada beza lah. Tapi apabila orang tasawuf ini, orang yang suci hati tu, dia tidak ukur dari segi nafsu dia. Sebab nafsu dia dah dia serah pada Allah Ta'ala bulat-bulat. Jadi semuanya tu dikira sebagai pemberian Tuhan. Tak ada pemberian Tuhan, Tuhan, tukang. Itu perkara yang sia-sia, tak ada. Bahkan dalam hadis Nabi kata, setiap apa yang terkena bagi orang mukmin itu, ada baginya rahmat dan juga kelebihan. Dapat pahala belaka. Kalau seorang itu dapat baginya nikmat, dia syukur, dapat pahala. Apabila kena bala bagi dia, dan dia sabar, dapat pahala juga. Maksudnya semua perbuatan orang mukmin itu ada baginya jalan pahala. Bagi orang yang sedarlah. Apabila seorang itu dia tak dapat terima takdir Allah Ta'ala, qada Allah Ta'ala, itu yang membawa kepada dia putus asa tu. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia tidak sedar bahawasanya diri dia itu, daripada awal lagi kejadian dia, ditentukan duduk di bawah takdir Allah Ta'ala, iradat dan kudrat Allah Ta'ala belaka. Maka adalah kudrat Allah Ta'ala itu, kuasa Allah Ta'ala itu, suatu sifatnya, Tuhan. Ini kudrat itu adalah satu sifat Allah Ta'ala. Yang mudah dengan dia, maknanya dengan sifat kudrat inilah, mengadakan akan mungkin. Tuhan menjadikan akan mungkin. Daripada tidak tu maknanya daripada tiada kepada adanya. Daripada tak ada. Kita dulu tak ada orang sebut apa pun. Tak ada apa-apa. Sebelum daripada mak dengan ayah kita nak lahirkan kita tu, tak ada orang sebut pun nama kita. Tak ada apa-apa pun kita. Tapi apabila Tuhan jadikan daripada kita ini, daripada keluar lahirkan kita, baru orang sebut nama kita. Perasan tentang kewujudan kita. Baru perasan. Sebelum tu, tak ada. Daripada adanya kepada tiada pula. Lepas daripada Tuhan buat kita daripada tak ada, Tuhan adakan kita atas dunia. Dan dalam tempoh 60 hingga 70 tahun, itu Nabi kata, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun saja. Ini ghalib dia begitulah. Jadi, lepas daripada ada 60 hingga 70 tahun, Allah Ta'ala matikan kita. Maknanya daripada ada kepada tidak pula. Maknanya kepada tiada. Itu sifat kudrat Tuhan. Sifat kudrat Tuhan ni, dia menjadikan suatu daripada tak ada kepada ada, ataupun daripada tak ada kepada ada. Ataupun daripada ada kepada tak ada. Begitu. Mengadakan suatu dan menghilangkan suatu. Itu kerja bagi kudrat. Dan iradat Allah Ta'ala itu, dia nak huraikan berkait dengan iradat Allah Ta'ala. Tadi dia cerita pasal kerja bagi kudrat. Kerja bagi kudrat mengadakan dan juga meniadakan. Adapun iradat Allah Ta'ala, kehendak Tuhan ni. Macam mana kehendak Tuhan pula? Suatu sifatnya yang mudah dengan dia. Sifatnya Allah Ta'ala yang mudah dengan dia, dengan sifat tadi, menentukan mungkin. Dengan menentukan mungkin. Mungkin tu maknanya makhluk lah. Makhluk, suatu yang menerima ada, menerima tak ada tu dia panggil mungkin.
dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu. Dengan setengah saja. Dengan setengah daripada sifat-sifat barang yang harus. Maknanya sifat-sifat yang harus atas mungkin itu, atas makhluk itu. Maknanya Allah Ta'ala menentukan. Kalau kita tengok bagi susunan sifat Tuhan ini, dari segi akalnya, biasanya dia datang dengan iradat dulu. Dia datang dengan ilmu, kemudian dia mari dengan iradat, kemudian dia mari dengan kodrat. Itu susunan dari segi ilmu lah. Mesti Tuhan itu tahu dulu. Daripada tahu itu, barulah ada baginya kehendak untuk buat sesuatu. Daripada kehendak itulah datangnya buat, kodrat buat. Itu susunan bagi akal kita. Padahal sifat Allah Ta'ala ni dia tidak bersusun begitu. Dia semuanya azali belaka. Sifat Tuhan ni. Jadi, dari segi kita kata nak jadikan manusia ini, mesti Allah Ta'ala dah tahu dah tentang makhluk dia mungkin dia macam mana. Kemudian daripada ilmu dia lah ada baginya kehendak. Dan lepas daripada kehendak itulah Allah Ta'ala jadikan mungkin tu sebagaimana yang dia kehendak tadi. Macam kita jugalah. Kalau kita tak ada ilmu tentang rumah, nescaya tak akan ada kehendak kita untuk nak dapatkan rumah ataupun nak bina rumah. Kemudian apabila kita dah ada ilmu tentang rumah, kita rasa berhajat kepada rumah. Daripada rumah ada hajat kehendak itulah, baru kita bina rumah ataupun beli rumah dengan kuasa kita lah. Begitu susunan dari segi manusia begitu. Dia ada satu. Lepas ilmu baru ada iradat. Sebelum daripada ada ilmu, dia tak ada iradat dia. Bagi makhluk Tuhan, dia tidak begitu. Tapi dari segi akalnya, susunan akalnya, mesti ada ilmu dulu. Kemudian, barulah dapat sifat yang kedua. Terang. Bagi kita sifat yang kedua, iaitu sifat iradat Allah Ta'ala. Lepas pada ada bagi Tuhan itu, sifat iradat, baru. Bukan sebut baru ni. Maknanya, barulah terang pula sifat kudrat, kuasa. Jadi itu keadaan dia. Jadi iradat Tuhan ini, tugas dianya, hija bagi sifat iradat ni, dia menentukan setengah daripada sifat yang nak Tuhan letakkan bagi mungkin. Maknanya apa? Kalau sifat tu Tuhan kata nak jadikan si Ahmad ini tinggi, jadi sifat rendah tak ada dah lah. Itu dia sebut sebagai setengah. Setengah daripada sifatnya. Maknanya sifat yang lawan daripada sifat yang lain daripada tu tak ada dah lah. Kalaulah Tuhan kata nak kehendakkan bahawa orang ni Tuhan buat dia jadi gemuk. Jadi sifat kurus tak ada dah lah. Pada masa tersebut. Tapi boleh bertukar. Boleh bertukar-tukar. Kalau orang ni gemuk Tuhan nak buat dia jadi kurus. Jadilah dia kurus pula. Tapi dengan kalau sifat tersebut sifat yang berlawanan, hanya ada satu sahaja terima. Sifat lain daripada tu, itu tak ada masalah. Itu bagi makhluk. Dia kata setengah barang yang harus, makna sifat yang harus atas mungkin itu. Bukan semuanya yang harus itu ditentukan oleh iradat itu. Bukan semua. Maknanya, bukannya Allah Ta'ala menentukan benda sifat makhluk ni semua ada, mesti ada pada makhluk. Tak. Hanya menentukan bagi apa yang layak bagi makhluk saja. Kalau Tuhan nak buat orang ni rupa dia comel, jadi tak ada lah sifat huduh dia tu. Rupa huduh tak ada lah. Tak ada kita nak kata dalam masa yang sama rupa dia comel, dalam masa yang sama juga rupa dia huduh. Tak ada begitu. Kalau comel-comel lah, kalau huduh-huduh lah, itu yang ditentukan oleh iradat Tuhan. Kalau tinggi orang ni, tinggilah. Tak ada lah rendah, sifat rendah tu. Maknanya tak ada dalam masa yang sama, benda yang berlawanan tu datang sekali. Sebab semua tu sifat haru belaka.
tinggi, sifat haruh bagi makhluk. Rendah, sifat haruh bagi makhluk juga. Jadi tidaklah sama-sama ada benda tu dalam makhluk yang satu itu, dua sifat berlawanan tak ada. Kalau makhluk tu tinggi, jadi sifat rendah tak ada. Kalau makhluk ini Tuhan nak jadikan dia rendah, sifat tinggi tak ada dah lah. Tidak boleh kita nak kata dalam masa yang sama dia tinggi, dalam masa yang sama dia rendah. Dalam sifat yang sama, tak ada. Seperti apa? Seperti gerak dan diam. Gerak dengan diam. Kalau suatu benda itu bergerak, sifat dengan gerak, jadi sifat diam, tak ada dah lah. Kalau suatu benda itu diam, jadi sifat bergerak, tak ada lah. Salah satu daripadanya. Bukan semua. Sebab ini sifat harus bagi makhluk tu. Ada dengan tiada. Sifat ada. Dengan sifat tak ada. Kalau Tuhan buat benda ni, ada lah. Jadi, sifat tak ada tu, tak ada lah bagi makhluk tadi. Kalau Tuhan nak meniadakan suatu benda, jadi tak ada lah sifat ada tadi bagi makhluk. Salah satu daripadanya yang sifat berlawanan. Tapi kalau sifat yang bukan berlawanan itu tak ada masalah. Orang ni tinggi, kemudian gelap, kemudian gemuk. Itu sifat yang bukan berlawanan antara satu sama lain. Maknanya boleh kita kata orang ni tinggi, gelap, gemuk, kemudian kita kata apa lagi sifat-sifat yang ada bergerak pada makhluk tadi. Sifat berlawanan yang sama tak boleh. Panjang dengan pendek, salah satu daripadanya. Besar dengan kecil, tebal dengan nipis, atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Ini semua sifat berlawanan ni, salah satu daripadanya saja. Hadapan dengan belakang dan lainnya daripada sifat-sifat harus yang patut ada pada makhluk tu. Yang Tuhan nak, jadilah dia. Macam mana keadaan. Mengikut bagi iradat Tuhan. Jadi kudrat yang buat makhluk tu. Kudrat yang buat sifat makhluk tu macam mana. Daripada tak ada kepada ada tadi. Nak bangunkan makhluk tu macam mana. Mengikut bagi spek yang telah ditentukan oleh iradat Tuhan. Maka semuanya itu sifat tadi harus belaka bagi mungkin ini. Harus belaka sifat tu. Tetapi mustahil boleh berhimpun dua yang berlawanan kepada semungkin ini. Maknanya mustahil boleh berhimpun dua perkara yang berlawanan, sifat yang berlawanan pada satu mungkin. Itu lain. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab itu kehendak. Macam mana kehendak Tuhan? Macam mana kehendak Tuhan nak buat, jadi. Kalau Tuhan tak nak buat, tak jadilah. Kerana yang ditentukan oleh iradat Allah Ta'ala itu, semuanya daripada keduanya. Bukannya keduanya. Semua Tuhan nak menentukan apa sifat-sifat makhluk ni boleh belaka. Bukan Tuhan buat kedua-duanya berimpun dalam satu masa, perkara yang berlawanan, tak. Tapi semua sifat makhluk, itu Tuhan buat belaka. Habis. Demikian lagi firman Allah Ta'ala. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnuna. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliquna. Artinya, maka tiadakah dilihat oleh kamu. Yang ni tiadakah kamu lihat, itu maksud dia.
dan kamu bicarakan akan air mani yang kamu tumpahkan ke dalam rahim perempuan itu. Kamukah menjadi akan dia itu, atau kamikah yang menjadikan itu anak? Adakah anak tu kamu yang buatkah? Dengan sebab kamu bersama dengan isteri kamu? Adakah kamu yang jadikan baby tu hasil daripada bersama tadi? Ataupun Tuhan yang buat? Kalau dia kata, oh, kami yang buat, maknanya, kalau mak ayah yang buat, saya semua mak ayah yang kahwin tu akan dapat anak. Bahkan kita tengok, berlaku perkara yang sebaliknya. Berlaku perkara yang sebaliknya. Orang kahwin, tapi tak ada anak. Itu semuanya itu kehendak Tuhan. Bukannya dengan kehendak kita, tidak. Kita cuma usaha sahaja. Yang ada pada makhluk ni cuma usaha. Yang menjadikan sesuatu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena pegang dalam akidah kita. Semua sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ni, bahkan di dunia atau perkara dunia atau perkara akhirat, semuanya berlaku dengan kehendak Tuhan belaka. Dan dengan Tuhan buat dengan kuasa dia. Bukannya dengan kehendak kita. Bukan dengan kuasa kita. Kita cuma usaha. Usaha atas perkara tersebut yang menjadikan dia tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Semua asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Itu dari segi akidah yang kita pegang dalam hati kita, begitulah. Cuma apabila kita bercakap berkait dengan perbuatan tu, perbuatan usaha dan ikhtiar bagi setiap makhluk. Setiap makhluk Tuhan suruh bagi kita usaha kepada benda yang baik dan tinggalkan perkara yang buruk. Jadi apa-apa perkara yang diusahakan oleh makhluk, sama ada baik ke buruk ke, di situlah Allah Ta'ala letakkan hukum. Jadi dengan sebab ada bagi makhluk itu usaha dan juga ikhtiar, terkena bagi makhluk tadi hukum. Sama ada hukum tadi bawa kepada pahala ataupun bawa kepada dosa. Itu sebab yang kita nisbahkan suatu itu kepada makhluk dengan sebab ada usaha dan ikhtiar. Kita tak boleh sekali-kali kita nak kata ini Tuhan buat semata-mata. Macam orang mazhab Jabariyah. Dia kata makhluk ini umpama robot saja. Dia buat perumpamaan, makhluk ini umpama kapal yang duduk di udara. Jadi kapal ini dia tak ada baginya daya. Usaha dia sendiri untuk dia pergi ke arah kiri ke kanan ke depan ke belakang ke. Tak ada baginya usaha. Dia cuma tunggu bagi tiupan angin saja. Pergi ke arah mana, dia akan mengikut. Tak ada kata usaha ke mana-mana, tak ada. Itu kata orang Jabariyah. Kata satu kaum yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang perbuatan makhluk. Jadi perkara itu salah. Sebab apa yang diusahakan oleh makhluk, itu adalah hasil daripada usaha dia. Dan juga ikhtiar dia, pilihan dia sendiri. Jadi, dengan sebab ada usaha, tak ada kita nak kata Tuhan tentukan bagi kita, suruh ni dengan cara terkerasi, tak ada. Bahkan zahir bagi kita, perbuatan tu hasil daripada anggota badan kita sendiri. Itu yang Ahlus Sunnah kata, dengan sebab zahir perbuatan tu daripada makhluk dan kehendak makhluk, jadi boleh dinisbahkan segala perbuatan tu kepada makhluk itu sendiri. Tetapi cuma pada tahapnya, tahap usaha saja. Ada pun yang menjadikan suatu, itu hak Tuhan. Ini sebagaimana yang berlaku
bagi orang yang nak dapatkan anak, dia cuma usaha sahaja. Usaha, suami dengan isteri usaha. Tapi nak yang menjadikan anak tadi daripada usaha dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala duduk di situ. Kalau semua perbuatan makhluk itu, usaha dan juga menjadikan tu daripada makhluk tu sendiri, nescaya setiap orang yang kahwin, suami isteri, akan ada baginya anak. Tapi perkara tersebut kita tengok berlawanan. Ada yang kahwin dapat anak, ada yang kahwin tak ada anak. Itu maknanya mereka itu cuma usaha sahaja. Dari segi yang menjadikan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Terang di situ. Dengan hikmah ada padanya usaha dan ikhtiar tu, Tuhan letakkan syarak. Benda ni boleh, benda ni tak boleh. Ada garis panduan dia. Berdosa, yang ni tak dosa, ni dapat pahala. Dengan sebab ada dosa, terkena dosa. Terkena baginya hukum syarak dan ada baginya dosa pahala. Tuhan buat pula syurga neraka bagi tempat balasan dia. Orang yang taat pada Allah Ta'ala masuk syurga. Orang yang tidak taat pada Allah Ta'ala, Tuhan sediakan neraka. Itu. Kalau semua tu, macam orang Jabariyah kata semua tu perbuatan makhluk belaka, tak ada gunalah Tuhan letak syarak sebab semua tu perbuatan Tuhan. Dan tak ada gunalah Tuhan buat syurga neraka. Tak ada guna. Nak guna apa lagi kalau semuanya perbuatan Tuhan? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia duduk tengah-tengah. Bukan Jabariyah dan bukan Qadariyah. Qadariyah ni dia kata semua perbuatan tu makhluk sendiri. Orang Jabariyah pula kata ini semua perbuatan Tuhan sendiri. Itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak duduk tengah-tengah. Dia tidak kata Tuhan buat 100%. Dan dia tidak kata makhluk buat 100%. Duduk tengah-tengah. Itu perbandingan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang sekarang ini mengikut bagi mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, afara'aitum ma tahruthuna a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Artinya, maka tiadakah kamu lihat akan benih yang kamu tanam itu, benih tumbuh-tumbuhan pokok tu, adakah kamu yang menumbuhkan dia yang kamu tanam tu? Adakah benih yang kamu tanam tu kamu tumbuhkan dia kah? Atau kami kah menumbuhkan dia? Sebab tu kita kata makhluk ini cuma ada usaha saja. Usaha untuk tanam dan harapkan Allah Ta'ala supaya tumbuh. Itu. Kalaulah tumbuh itu antara usaha bagi makhluk juga, saya apa yang kita tanam itu pasti tumbuhlah. Sedangkan tumbuh itu dia tidak termasuk dalam usaha makhluk. Itu khija Tuhan tu. Khija makhluknya cuma setakat menanam jiruh air. Pastikan dia tidak perkara-perkara yang menghalang daripada pertumbuhan benih tadi. Tak ada. Jaga molek-molek tanah tu. Kemudian Allah Ta'ala lah yang menumbuhkan bagi benih tadi. Bukan usaha jiruh kita. Bukan tidak. Kita cuma usaha atas jiruh. Jaga benih tadi. Yang menumbuhkan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan kata, menjagalah macam mana sekalipun, tapi takkan tumbuh. Takkan tumbuh, kita buatlah macam mana sekalipun. Itu atas kehendak Tuhan tu. Kehendak Tuhan. Dan iradat Tuhan. Cuma satu yang benda yang pentingnya ialah, tak ada orang tahu tentang takdir Tuhan ni. Tak ada. Itu hikmah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak dedahkan takdir dia?
Qada qadar Allah Ta'ala tak ada orang tahu. Itu antara rahsia Allah Ta'ala. Supaya kita berharap pada Tuhan kita lah. Apabila kita buat sesuatu, kita harapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Nakkan Tuhan nakkan kita tu senantiasa dekat dengan dia. Sebab tu setiap sesuatu yang kita buat ataupun apa-apa takdir, qada qadar Allah Ta'ala, kita tak tahu apa kesudahan dia tentang kehendak Tuhan macam mana. Kita tak tahu. Itu setengah daripada hikmahnya. Sebab apa Tuhan tak beritahu tentang takdir suatu benda, qada qadar dia tak ada orang tahu pun. Kerana Allah Ta'ala nak kita ini senantiasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakkir innama anta mudzakkiru lasta alaihim bimusaitirin. Artinya, mengapa tiada menilik membicarakan akan mereka itu kepada unta itu? Tuhan kata, sebab apa mereka tu tak tengok bagaimana kejadian unta tu? Tak tengok pada unta. Sebab orang Arab dekat dengan dia, unta tu macam kenderaan dia, makna dekat binatang tu dengan kehidupan orang Arab ni. Betapa dijadikan Allah Ta'ala kan dia. Cuba tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan unta, kejadian unta. Ulama dia bahas panjang berkait dengan kelebihan unta ni, dengan kejadian dia. Unta kalau dia orang Arab dia panggil Safinatus Sahara. Unta tu sebagai bahtera padang pasir. Binatang-binatang lain dia tak dapat nak tanggung perjalanan yang jauh tanpa makan minum sebagaimana yang ditanggung oleh unta, sebagaimana kelebihan yang unta boleh buat. Kuda ke tak boleh, keldai tak boleh nak tanggung perjalanan yang jauh dengan pikul barang lagi, orang naik atas belakang dia lagi. Dan tiadakah ditilik mereka itu kepada segala langit yang tujuh? Tak tengok ke kepada langit-langit tu? Betapa ditinggikan akan dia, bagaimana Tuhan angkat langit tu hingga tak ada baginya tiang. Tak ada tiang pun, tak ada rutuh pun. Dan tiadakah ditilik mereka itu kepada gunung? Betapakah didirikan akan dia, bagaimana Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pasak. Gunung tu Allah Ta'ala buat tu. Kalau kita tengok gunung, macam mana ni kejadian gunung ni besar begini sekali. Kukuhnya, tingginya. Bandingkan dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat perkara-perkara lain. Buat ukur. Kita ukur lah. Dan tiadakah ditilik mereka itu kepada bumi? Betapakah dihamparkan akan dia. Allah Ta'ala, kita tengok macam mana bumi, kejadian bumi ni Tuhan buat dengan seolah-olah macam satu hamparan yang kita boleh berjalan, tidak pening ke apa, tidak apa. Seolah-olah macam satu hamparan saja. Pergi mana-mana pun seolah-olah macam hamparan. Pergilah kat mana sekalipun, seolah-olah macam satu hamparan. Tuhan hampar jadikan bumi tu.
Atau kamikah? Ataupun dia kata apa? Maka ingatlah olehmu ya Muhammad, hanya sungguhnya engkau itu mengingatkan sahaja. Fadzakir, bagilah ingatan wahai Muhammad kepada orang ni. Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang masih lagi nak sembah selain daripada Allah Ta'ala. Supaya mereka itu dapat peringatan dan sedar daripada lalai, sedar daripada apa yang mereka buat tu salah, kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sembah Tuhan yang sebenar. Tapi Tuhan kata, hanya sungguhnya engkau itu mengingatkan sahaja, tiada boleh kuasa engkau itu dengan mengerasi atas mereka itu. Kamu, wahai Muhammad, kamu tugas kamunya hanya memberi ingatan, menunjukkan jalan, menyedarkan sahaja, menyedarkan mereka dengan bagi penerangan-penerangan. Tapi bukannya kamu yang mengubah mereka itu, wahai Muhammad. Kamu cuma mengingatkan mereka. Kamu tak boleh nak ubah hati mereka itu daripada kafir kepada beriman pada Allah Ta'ala. Tak. Nabi usaha. Jadi Allah Ta'ala lah yang buatnya, yang menjadikan seorang itu beriman. Maka kerana dalil firman Allah Ta'ala ini dikata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya yang dinama Nuzum Jauharatut Tauhid. Nuzum Jauharatut Tauhid. Apa yang Syekh Ibrahim Al-Laqani dia kata macam mana? Fanzur ila nafsika summan taqil lil alamil ulwi summa sufli. Artinya, tilik olehmu kepada diri, yakni bicarakan olehmu dahulu kepada kejadian dirimu. Tengok dulu kejadian diri kamu tu macam mana. Kerana dirimu itu yang terlebih hampir tempat menilik perintah Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Tengok pada diri kamu itu kejadian Tuhan yang paling hampir dengan kita. Sebelum kita tengok langit bumi itu, tengok kejadian kita dulu. Kemudian daripada sudah menilik kepada kejadian dirimu itu, maka pindahlah engkau bagi menilik alam yang lebih tinggi lagi, iaitu segala langit, langit bumi lain lagi. Tengoklah. Bahawa kamu sedar daripada mana kamu datang, adakah kamu buat sendiri tubuh kamu ke? Apabila sedar tentang kelemahan diri kita dan wujud dan kesedaran bagi kita ada, bagi kita tukar, baru kita pindah kepada tengok pada perkara-perkara lain pula yang menandakan benda yang sama, iaitu ada bagi setiap makhluk ini tukar. Dia tak boleh buat sendiri. Dan pasti ada bagi tukar tadi sifat-sifat kebesaran dan kelebihan, sifat-sifat ketukangan tu, ketuhanan. Mesti ada pada tukar tersebut. Lepas pada kita tengok dan sedar. Kemudian maka berpindah engkau bagi menilik alam yang terendah, iaitu bumi pula. Lepas tengok pada langit, tengok pada bumi pula. Macam mana Tuhan hampa, macam mana Tuhan buat kejadian bumi ini dengan cantiknya, atur dia macam mana, Tuhan ubah dia macam mana. Semuanya itu menunjukkan ada bagi kita tukang. Tajid bihi sun'an badi al-hukmi lakin bihi qama dalilul adami. Artinya, engkau dapatlah hasil daripada engkau lihat tentang kejadian alam tadi, maka engkau dapatlah dengan menilik sekalian itu akan perbuatan tukang yang indah-indah perbuatannya itu. Pasti ada tukang ni. Takkan benda-benda yang comel-comel begini, yang teratur, tersusun semua. Tak ada orang yang
tadbir dia. Takkan tak ada orang yang tadbir yang buat ni. Adakah dia jadi dengan sendiri kah? Tetapi yakni bahkan dengan dialah berdiri, tanda tiadanya dahulu dan baharu adanya ini. Itu tanda dia. Benda yang berubah-berubah semua tu, tanda bagi Tuhan yang ada baginya tukang yang ubah. Tuhan yang tadbir. Tanda dia tu bukannya ada asal, bahkan adanya makhluk ini dengan sebab adanya tukang yang buat. Itu dia nakkan kepada dalil. Makhluk ini jadi dalil adanya tukang. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Artinya dan tiap-tiap barang yang harus itu baharu adanya daripada dahulunya. Setiap-tiap sesuatu yang kita tengok, ini benda yang termasuk dalam perkara harus. Perkara harus ni maknanya perkara yang dulu tak ada. Kemudian apabila menunjukkan benda ini benda yang bukan ada asal, baru ada saja. Dahulunya baru saja ada. Nascaya mustahil atasnya itu sedia sekali-kali. Maknanya suatu benda yang baru itu pasti takkan ada baginya sifat sedia kala. Sebagaimana orang yang tabi'iyin. Tabi'iyin ni daripada i'tiqad ahli falsafah yang mengatakan alam ini dia ada dengan sendiri. Ada dengan sendiri. Bukan kejadian Allah Ta'ala, tidak. Bolehkah kita terima akal kita setiap benda itu terjadi dengan sendiri? Cuba cari sesuatu di sekeliling kita yang kita tahu benda itu terjadi dengan sendiri. Tak ada. Hatta rupuk sekalipun, dia tumbuh tu macam mana, mesti ada daripada benih. Mesti ada daripada punca dia. Takkan ada rupuk tumbuh tanpa ada benih. Takkan ada. Kalau tidak kan, di padang pasir akan tumbuh rupuk lah. Tidak. Padang pasir tak ada rupuk. Jadi, mesti ada padanya benih. Dan Tuhan jadikan daripada benih tu, Tuhan kembangkan dia jadi rupuk semua. Asal mesti ada daripada asal dia. Jadi, kalau benda yang mudah di sekeliling kita pun kita kata mustahil perkara itu terjadi dengan sendiri. Jadi, apatah alam ini sendiri pun menunjukkan perkara yang sama mesti ada tukang dia. Takkan benda itu terjadi dengan sendiri sekali-kali. Kerana itulah hadis Nabi SAW. Kerana itulah hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah taala berkait dengan kejadian makhluk ini, tanda bagi adanya Tuhan, tukang bagi buat makhluk. Kita akan sambung nanti insya-Allah taala berkait dengan hadis Nabi. Yang Nabi kata, hendaklah kamu fikir, gunakan akal kamu itu untuk nak dapatkan Allah Ta'ala tu, nak kenal Allah Ta'ala dengan fikir kepada alam. Bukan kita fikir pasal zat Tuhan macam mana, tidak. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada minggu yang ketiga. Hari Khamis, pada malam Jumaat, kita akan sambung selepas daripada Isyak pukul 9 tu, kita akan sambung insya-Allah ta'ala kitab kita pada minggu ketiga, kitab Usuluddin. Kita nak kenal Tuhan kita macam mana. Pada minggu keempat, kitab tasawuf. Macam mana kita nak jaga hati kita itu supaya senantiasa nak ingatkan Tuhan dan nak biarkan rasa hati kita itu rasa
rasa sayang pada Allah Ta'ala, rindu pada Allah Ta'ala, itu hijrah bagi kitab tasawuf. Bicara bagi kitab tasawuf dan ilmu tasawuf, itu tujuan dia. Supaya seorang itu tidak lalai daripada ingat Allah Ta'ala, dan supaya nak ingat pada Allah Ta'ala senantiasa tu, mesti kena ada baginya sebab. Rindu ke, baru boleh jadi kukuh. Kalau tidak ada sebab ingat tu, jadi ingat sekejap sajalah. Nak kita, hati kita tu senantiasa ingat dan juga rindu pada Allah Ta'ala. Okay, insya-Allah Ta'ala kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ulama asy-syakirin was-salihin was-salim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.